Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 2, topik yang baru, pecahan dan perpuluhan. Untuk hari ini kita akan belajar topik pecahan. Subtopik ialah kenali pecahan. Okey, murid-murid tahu tak apa itu pecahan? Okey, jom kita belajar apa itu pecahan. Okay, kita perhatikan dialog yang ada dalam gambar raja. Okey, ibu potong satu kek ini kepada 3 bahagian. Okey, kita baca dialog yang diberi. Ibu potong satu kek, maksudnya sebiji kek kepada 3 bahagian. Okey, ini bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga. Bila dipotong sama besar, kita nampak dah yang bahagian satu sama besar dengan yang kedua dengan yang ketiga. Okey, wah, sama besar. Bila sama besar, itu adalah pecahan. Ingat, kalau melibatkan pecahan, setiap bahagian tu mesti sama besar. Okey, saya dapat satu bahagian. Saya pun dapat satu bahagian. Okey, ni bahagian yang pertama. Satu bahagian. Ibu pun dapat satu daripada 3 bahagian, ialah 1/3. Ibu dia pun dapat satu bahagian daripada 3 bahagian. Okey, ni bahagian yang pertama. Okey, yang ni bahagian yang kedua. Okey, yang ujung sekali adalah bahagian yang ketiga. Okey, bila kita ambil satu bahagian, kesemua sekali bahagian ada 3, kita sebut 1/3. Yang inilah dinamakan pecahan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kenali pecahan. Okey, murid-murid perhatikan pada gambar raja. Kita nampak ada satu pinggan yang dipenuhi dengan sebiji kek. Okey, kek tu telah dipotong. Okey, kita tengok bahagian yang ada pada kek ni. Yang sama besar. Satu bahagian, 2, 3, 4, 5. Yang tak ada ni yang ke-6. Kita perhatikan dialog dia. Bahagian yang dikeluarkan ialah 1/6. Kenapa dinamakan 1/6? Sebab dia ambil satu bahagian. Semua sekali ni ada 6 bahagian. Sebab itulah dia disebut 1/6. Satu bahagian daripada 6 bahagian. Okey, kita pun nampak satu bahagian daripada 6 bahagian. Ataupun kita sebut 1/6. Okey, pada nombor pecahan ni kita kena tahu bahagian atas dia apa nama dia. Bahagian tengah dia apa? Bahagian bawah dia apa nama dia? Okey, setiap nombor tu ada nama. Okey, satu ni kita namakan pengangka. Okey, garisan tengah yang membahagi antara dua nombor ni kita sebut per. Okey, yang bawah sekali kita sebut penyebut. Okey, ni adalah nama bagi setiap bahagian atas dengan bawah dan juga bahagian garisan antara pemisah dua nombor. Okey, jadi kalau dalam perkataan pun sama. Mesti dieja dalam perkataan. Macam mana nak eja? Kita eja 1/6. Okey, murid-murid kena ingatlah, bila per dengan nombor bawah tu kita rapatkan. Kalau kita buat macam ni, 1/6. Betul ke salah? Yang ni cara penulisan dia adalah salah. Yang atas ni barulah betul. Okey, murid-murid selalu melakukan kesilapan dengan menjarakkan antara per dengan yang di bawah. Itu adalah salah. Mesti rapatkan per dengan nombor di bawah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua.
Okey. Kita tengok bahagian bentuk hati. Okey, bahagian bentuk hati ada satu bahagian berwarna merah, satu bahagian berwarna biru. Satu yang telah dipotong sama besar. Ingat, bila pecahan mesti sama besar setiap satu-satu bahagian. Okey. Pecahan bahagian merah. Okey, soalan tu tanya pecahan bahagian merah sahaja. Okey, untuk contoh yang pertama bentuk hati ni kita tahu ada berapa bahagian? Kesemua sekali ada 2 bahagian. Ada 2 bahagian. Okey, bila ada 2 bahagian dia nak warna merah sahaja. Jadi berapa yang ada warna merah? Hanya ada satu. Daripada berapa? Daripada 2 bahagian. Bukannya daripada 1 bahagian. Bahagian mesti kesemua sekali. Okey, jadi 1/2 untuk warna merah. Okey, bentuk hati tu warna merah ada 1/2. Kalau dalam perkataan kita eja 1/2. Rapatkan. Kena ingat mesti rapatkan. Yang ni untuk bentuk hati. Okey, untuk yang sebelah sana pula kita tengok ada berapa bahagian semua sekali? Ada berapa? 1, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian. Kita nak warna merah sahaja. Warna merah ada berapa bahagian? Ada 1 bahagian. Bila ada 1 bahagian, kita kena tahu dia mestilah 1 dekat atas pengangka. Okey, semua sekali ada berapa bahagian? Ada 5. Jadi pecahan yang ini kita sebut 1/5. Okey. Jadi kita dah dapat 2 pecahan. 1/2 dan juga 1/5. Okey, boleh nampak tak murid-murid perbezaan antara kedua-dua pecahan ini? Yang bawah dia mesti ingat. Bawah sekali mesti melibatkan semua kawasan. Kalau kadang-kadang ada kesilapan yang murid buat, dia akan buat berapa? Biasanya murid-murid silap ni dia akan buat 1/4. Sebab apa dia kira 4? Dia kira bilangan warna biru ada 4. Yang baki tu dia letak di bawah. Yang ini adalah salah. Yang ni adalah salah. Bila melibatkan pecahan, bahagian bawah dia mestilah semua kawasan ataupun semua bahagian. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, yang ni dalam bentuk segi 4. Apa ni? Segi 4 sama kan? Okey, kita tengok. Saya belum cat 3 daripada 10 bahagian. 3/10 masih putih. Okey, cikgu ulang. Saya belum cat. Okey, dia belum cat 3 bahagian. 3 daripada 10 bahagian. Jadi 3/10 masih putih. Okey, kalau kita perhatikan bahagian yang ada ni, macam mana kita nak tahu bilangan semua? Yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bahagian. Okey, kita nampak yang warna putih ada berapa? Yang warna putih hanya ada 3. Jadi kita dah tahu putih yang belum dicat ni ada 3 bahagian. Semua sekali ada berapa bahagian? Ada 10 bahagian. Apa nak buat antara dua nombor ni? Ada pemisah iaitu dipanggil per. Macam mana cara nak baca dia? Cara baca dia, baca daripada atas 3. Okey, baca daripada atas 3/10. Okey, kadang-kadang murid-murid ni dia selalu buat silap. Yang mana? Dia kira 3 dah betul. Yang silapnya bila bawah. Bawah tu dia ambil baki yang belum dikira. Jadi 10 tolak 3 dia buat 7. Dia pun buat 3/7. Kalau bagi jawapan macam ni,
jawapan macam ni adalah salah. Sebab apa? Sebab bahagian bawah penyebut mestilah semua bahagian. Jumlah kesemua bahagian yang ditunjukkan. Okey, boleh dapat tak murid-murid tentang pecahan? Atas disebut pengangka, bawah disebut penyebut. Antara garisan, antara dua nombor tu ada satu garisan, kita sebut per. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Kita tengok meme. Okey, tengok pada kad yang dipegang oleh meme. Okey, kita pun tengok meme. Meme ni dia pegang satu kad kan. Ada bahagian putih dan juga bahagian berwarna pink. Ali pula ada bahagian putih, ada bahagian biru. Siapakah yang pegang kad 5/8? Mengapa? Okey, sebelum kita nak tahu 5/8, kita kena tahu dulu meme. Kita cari untuk meme dulu. Okey, untuk meme. Kita tengok bahagian pecahan meme ni. Okey, pecahan dia tak sama besar. Betul ke tak? Tengok yang ni kecil, yang ni kecil, yang ni besar, yang ni kecil, yang ni kecil kan? Jadi macam mana kita nak tentukan pecahan bagi meme? Okey, bila pecahan macam ni kita boleh gabungkan. Okey, kita nampak kan yang warna pink ni. Yang warna pink ni ada dua yang kecil kan? Kita dah tahu petak besar ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Jadi kita isikan warna pink dalam tu. Nampak ke tak nampak? Kita isikan warna pink dalam bahagian ni. Yang ni kita dah jadikan warna putih. Kita pindah. Kita pindah jadikan warna pink tu di sini. Warna pink tu di sini. Jadi kat sini ni dia jadi warna putih. Dia jadi warna putih lah kat sini. Jadi yang ni tak jadi warna pink dah. Dia jadi warna putih. Jadi kita nampak satu bahagian besar ni satu. Ni dah jadi dua. Kat atas ni jadi tiga. Jadi dia ada tiga bahagian. 3 per berapa? 3 daripada berapa bahagian? Ada berapa bahagian tu? 6 bahagian. 3 daripada 6 bahagian. Jadi cara baca dia 3 per 6. Okey, kita tengok yang Ali pula. Okey, kita tengok yang Ali. Okey, tengok gambar rajah yang dipegang oleh Ali. Kita perhatikan semua bahagian ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua bahagian ada 8. Yang berwarna ada berapa? Yang berwarna ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berwarna ada 5. Per dengan berapa? Semua sekali ada berapa bahagian? Ada 6 bahagian ke 8? Ada 8 bahagian. Jadi kita sebut 5 per 8. Okey, boleh faham tak murid-murid? Jadi siapa yang pegang kad 5 per 8? Ali. Sebab apa? Pecahan dia adalah 5 per 8. Okey, untuk sebagai pengukuhan, jom kita cuba jawab yang pertama ni. Okey, cuba jawab yang pertama ni. Okey, soalan 1. Sebut pecahan bagi satu bahagian. Dia suruh sebut pecahan bagi satu bahagian. Okey, untuk A, kalau kita nampak bahagian semua sekali ada berapa? Semua sekali ada 4. Yang diwarnakan tu, yang nampak jelas tu hanya ada satu bahagian kan? Jadi, cara baca dia adalah 1 per 4. Okey, untuk B, semua sekali ada berapa? Ada berapa bahagian untuk semua sekali? Ada, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahagian. Bermaksud bawah dia 8. Mesti semua sekali. Okey, atas dia 1. Jadi cara baca dia 1 per
8. Okey, untuk contoh yang C, okey, kita nampak ada berapa bahagian? Ada 2 bahagian. Jadi bawah dia per dengan 2. Atas dia yang berwarna hanya ada 1. Kita baca 1/2. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, semua bahagian ni ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud penyebut dia 6. Bawah kan penyebut dia 6. Okey, yang berwarna hanya ada 1. Cara baca dia 1/6. Okey, boleh faham? Kita pergi pada contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua, kita perhatikan apakah pecahan, dia nak pecahan bahagian biru sahaja. Bahagian biru. Okey, kita tengok contoh A. Okey, A. Bahagian biru dia ada berapa? Ada 2. Okey, pink dia hanya ada 1. Jadi kita baca macam mana? 2/1. Betul ke tak? Salah. Kita kena baca 2/3. Sebab apa 3? Sebab semua bahagian ni ada 3. Jumlah ke semua sekali ada 3. Okey, untuk B, yang biru ada berapa? Yang biru ada berapa yang biru? Yang biru ada 3. 1, 2, 3. Yang biru ada 3. Semua sekali ada berapa bahagian? Ada 5. Jadi kita sebut 3/5. Okey, untuk C sama juga. Ada berapa bahagian warna biru? 4. Warna biru ada 4. Jadi kita letaklah 4 ke atas. Okey, semua sekali per berapa? 4 biru, pink ada 3. Jadi 4 tambah 3 per dengan 7. Jadi pecahan dia 4/7. Okey, yang terakhir D. Okey, yang terakhir D, kita perhatikan. Okey, warna biru dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warna biru dia ada 8. Per dengan berapa? Mestilah semua sekali. Per dengan berapa? Per dengan 10. Jadi pecahan dia adalah 8/10. Boleh faham ke murid-murid? Cikgu harap murid-murid faham tentang pecahan yang kita belajar pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat jawab soalan yang diberikan kemudian nanti dengan betul. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita kali ini. Bye.